Semua ada buku teks, semua dah buka. Semua dah buka buku teks. Okey, semua dah Bagaimana anda menentukan? Okey, boleh rujuk buku masing-masing. Bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem kerjasama linear? Yang memuas ni maksudnya masuklah tempat dia yang memuaskan. Okey, ada 3 langkah. Apa itu 3 langkah? Kalau siapa dah belajar? Rantau yang memuaskan satu sistem kerjasama linear dapat ditentukan dengan langkah yang berikut. Tanda rantau yang terlibat bagi setiap kerjasamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Apa maksudnya? Jadi kita tandakan, instead kita lorekkan dengan label A ke kan. Lepas tu graf lain B. Graf lagi yang ketiga C contohnya. Nanti kita lihat bagaimana. B, kena pasti rantau sepunya. Maksudnya ketiga-tiga yang kita labelkan berada tempat yang sama. Contoh A, B, C ada satu kawasan. Jadi itulah rantau sepunya. Akhirnya, lorekkan rantau sepunya sepenuhnya. Pastikan tanda lorekkan tidak terkeluar daripada rantau sepunya. Jadi kita lorekkan dengan terkeluar daripada kawasan yang sepunya. Boleh-boleh? Contoh. Okey, kita masuk contoh Contoh 10. Lorek rantau yang memuaskan sistem kerjasama linear yang diberikan. Okey. Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Lebih kecil Dan X lebih kecil daripada 2. Jadi kalau lebih kecil, mana kawasannya? Berada di atas atau di bawah? Kalau lebih kecil. Di bawah ke di atas yang kita bincang kelas minggu lepas. Kalau lebih kecil. Mana graf dia? Yang ni kan? Y, kalau kita tandakan, labelkan, mesti sama dengan kita tukar. Instead lebih kecil, sama dengan kita letak Y sama dengan X tambah 3 dekat graf bila kita labelkan. Boleh? Okay, graf dah telah diberi. Kita nak lorekkan je. Sama dengan mesti di garisan dia apa? Padu Garisan padu atau tebal. Jadi kalau lebih kecil mesti di bawah kan? Di bawah graf ni. Ini sepadan dia. Katakan sepadan negeri ke negara kan. Jadi kalau sepadan tu di bawah. Ataupun lebih kecil masuk di bawah. Yang ni bawah ni. Jadi langkah pertama, tandakan rantau yang memuaskan graf ini dengan huruf A. Jadi dia tandakan A kan. Nampak tak dekat awak punya buku masing-masing? A semua ditanda bawah kan? A. Tempat kemungkinan akan ada lorekan. Okay. A, kita labelkan A. Ni semua ni di bawah lah, bawah graf. Bawah graf, yang ni A dan A. Boleh? Okay, siapa tak faham? Boleh faham Faham. Faham. Okey, yang lain okey
Semua boleh tengok diagram tu bawah tanda A dan A. Tandakan dengan labelkan. Okay, kedua, tandakan rantau yang memuaskan X lebih kecil daripada 2. Okay, X lebih kecil. Dekat graf kita tukarkan jadi X sama dengan 2. Bila X sama dengan 2, dia garisan tu selari dengan paksi Y. Selari dengan paksi Y. Jadi kita gariskan lurus. Tapi di sini, dia dah sediakan. Tapi kita nak lorekkan saja. Okey. Lebih kecil. Kawasan kita nak lorek tu sebelah kanan ke sebelah kiri? Kanan atau kiri? Okey, boleh respon dekat in call message. Kanan ke kiri? Okey, lain? Okey, semua respon. Kiri ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri. Kiri. Lagi, kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi belah kiri lebih kecil belah kiri sebab untuk Cartesian ataupun paksi ni belah kiri adalah koordinat dia negatif. Jadi kita lihat di sini. Kita labelkan B Tandakan rantau yang memuaskan X lebih kecil daripada 2 dengan huruf B. Jadi kita tandakan sebelah kiri B. Jadi kita tengok yang sepunya. Yang sepunya yang mana? Lorekkan tanda sepunya yang tandakan dengan kedua-dua huruf A dan B. Mana dah ada AB di tengah tengah. Yang ini kan? Okey, nampak? Jelas tak? Macam tu. Boleh? Okey, kalau ada 3 graf. Y lebih besar dan sama dengan negatif X. Jadi, graf yang mana? Yang ni dia mesti melalui asalan ataupun tengah-tengah dia. Okey? Dan lebih besar dan sama dengan Jadi di bawah ke atas? Kalau lebih besar. Kita nak label kat mana kawasan dia? Atas ke bawah? Ni sepadan. Sepadan Malaysia dengan Thailand. Sepadan dia. Awak tak boleh duduk tengah. Mesti duduk di kawasan mana awak nak pilih? Lebih besar. Lebih besar di mana? Dia atas ni kan? Lebih besar mesti atas. Walaupun dia serong, awak tengok atas kat mana? Sini, menghadap atas. Jadi kita labelkan, tandakan dengan A. Kita tandakan A. Semua kawasan-kawasan yang kemungkinan sepunya. A di sini, A. Boleh? Okay, lepas tu, Y lebih kecil daripada 3. Jadi kalau Y lebih kecil, kita tukarkan jadi Y sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3 mesti selari dengan paksi X. Jadi garisan dia macam ni untuk melukis nanti. Untuk lorek ni, arahan lorek ni dia sediakan untuk kamu. Lepas tu Y dia besar dan kecil. Okey, yang tadi Y kecil tadi dia bawah kan? Bawah di sini, jadi kita boleh labelkan B. Jadi kita labelkan B. Kemungkinan kawasan sepunya, kita tandakan B. Semua dekat bawah B. Nampak? B. Okey, jelas kan? Nampak tak? Cikgu punya skrin ni. Atau kecil Kecil Siapa yang nampak? Semua nampak Tak nampak awak kalau guna handphone, lintangkan Awak lintangkan. Tu awak boleh besarkan. Okey.
Guna dua jari kan, boleh kembangkan, besarkan. Nampak? Okey, itu yang kedua. Ketiga, Y lebih besar dah sama dengan sifar. Jadi lebih besar mesti di atas Macam ni Ni sepadan dia, garisan dia. Ya, awak nak tandakan sebagai C pula. Okey, C kita tandakan atas. C, 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 C. Okey, yang langkah kedua, rantau sepunya. Manakah rantau sepunya yang ada ABC? Kat mana? ABC, yang ada ABC. Kita lihat ABC, ABC, maka kita lorekkan. Lorekkan, awak nak hitamkan ke ataupun awak nak garis-gariskan pun boleh. Okey, gariskan. Ya, awak gariskan. Selepas awak dah tahu dia sepunya, garis sini sampai had graf tu. Atau gambar raja tu. Ini dia kawasan sepunya. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, kita teruskan dengan slide berikutnya. Okey, boleh? Okey, kita buat latihan satu. Kita buat sama-sama. Okey, kalau lorek, awak tengok arahannya lorekkan. Lorekkan. Kalau nampak lorekkan tu, awak tak perlu lukis Hanya awak lorekkan. Lorekkan Lorekkan. Kalau dia suruh lukis, baru awak kena lukis Lorekkan rantau. Tapi kadang awak kena lorekkan satu graf. Tengok keadaan ataupun konteks soalan memuaskan setiap sistem ketaksamaan linear. Okey, sistem maksud dia ada lebih daripada satu graf, 1, 2, 3 graf kan. Jadi X kita tukarkan jadi sama dengan sifar. Jadi X sama dengan sifar kat mana? Garis dia. Siapa tahu? Berada di atas garisan Y. Ni kan? Yang ni. Atas garisan ni. Dan dia garisan padu dekat sini. Garisan dia. Boleh? Dia nampak tak? Sebab X dia sifar. Sini. Okey? Jadi kalau lebih kecil dah sama dengan ke kiri bahagian kiri. Ini sepadan dia. Graf dia. Jadi kita labelkan A. A. Kemungkinan di sini ada sepunya A. Semua sebelah kiri Boleh? Y lebih besar dan sama dengan negatif 3X tolak 2. Mana graf dia? Yang ni Yang padu, garisan padu. Okey? Lebih besar. Okey, belah atas ke? Sebab dia dah ingat condong kan? Jadi kita consider yang ni atas, yang ni bawah. Okey, atas ke bawah. Kalau lebih besar, atas kan? Sini. Jadi kita labelkan sebagai B lah. Okey, B. Sini B. Dekat sini B. Ni B Boleh? Y lebih kecil. 1/2X tambah 3. Okey, grafnya ni Sempang-sempang sebab lebih kecil saja. Lebih kecil. Okey, ni sepadan dia. Bahagian atas ke atau bahagian bawah memuaskan graf ni?
bahagian bagaimana? Kalau lebih kecil, bahagian bawah. Boleh? Labelkan sebagai C lah. Kita labelkan C. C. Jadi, yang sepunya mesti ada BAC. Satu kawasan tu sepunya ada label A, B, C. Maka itulah lorekan dia yang memuaskan ketiga-tiga graf. Boleh? Okey, itu awak boleh garis dengan garisan hitam. Yang ni. Okey, mula-mula kan macam ni kan. Mana tadi? Okey, yang ni lah. X lebih kecil. Jadi X lebih kecil. Kita tukar dari X sama dengan dekat graf. Jadi kalau X sama dengan sifar, maksudnya dia mesti garisan dia selari dengan paksi Y kan. Ini kalau X sama dengan 1. Kalau X sama dengan sifar, dia berada betul-betul di atas garisan paksi Y ni. Sebab ni sifar kan. Lepas sifar 1 kan. Lepas sifar negatif 1 kan. Jadi garisan ni kita gariskan warna hitam pun boleh gariskan. Lepas tu lebih kecil kita labelkan sebelah kiri. Boleh? Lepas tu kalau Y lebih besar yang sama dengan untuk graf ini dia berada di atas. Jadi kita labelkan B, 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 B. Akhirnya Y lebih kecil daripada setengah X tambah 3. Bila kecil, dia sempang-sempang kan garisan dia. Lepas tu lebih kecil mesti berada di bawah graf ni. Bukan di atas sebab sepadan dia ni kan. Jadi kita labelkan C. C ni. Jadi mana yang sepunya? Yang ada ketiga-tiga label. Sepunya ni maksudnya sama ketiga-tiga ada berada di kawasan tu. B, A, C. Kita lorekkan. Boleh? Okay, ada setengah pelajar internet dia ni problem tak apa, ni cikgu buat rakaman Okay, rakaman awak kalau nak lihat lagi video ni boleh tengok di saluran cikgu YouTube. Cikgu Syam Algebra TV untuk tengok siaran ulangan rakaman. Boleh tengok ulang-ulang untuk lebih faham Boleh? Cikgu Syam Algebra TV. Masuk dekat search Google Cikgu Syam Algebra TV. Dan tolong subscribe sekali tekan butang langganan warna merah tu kan. Subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan video terkini. Boleh? Semua rakaman, semua cikgu masukkan kat situ koleksi video rakaman kelas kita Boleh? Okey, siapa ada buku kotak-kotak boleh boleh lukiskan untuk latihan kedua, latihan 1 untuk soalan 2. Yang ni dah snap Saya Okey, lorekkan rantau memuaskan setiap sistem kesamaan Y lebih kecil dari X. X lebih kecil dari sama dengan 3. Okey, cuba lorekkan. Siapa ada buku kotak-kotak boleh
boleh lukiskan sekejap. Okey, awak sketch lalu laju, lepas tu awak labelkan. Okey, yang tak ada kat sini X sama dengan 3. Okey, cuba awak gariskan X sama dengan 3 dekat mana? Lepas tu labelkan X sama dengan 3 Lepas label baru awak labelkan yang itu sebagai B Okey, kawasan B dia kat mana? Boleh? Okey, boleh mula? Lepas tu awak lorekkan kawasan yang memuaskan kedua-dua kesamaan linear ni. Lepas tu awak bagi contoh koordinat dia dalam tu berapa. Ke dekat sini 2x2 y1. Jika kat sini x negatif 2 y2. Okay, mana yang kawasan berlorek itu awak beritahu dekat in-call message koordinat dia. Mana-mana yang termasuk dalam lorekan tu. Kawasan sepunya, sektor sepunya. Boleh? Kalau awak tak tunjuk dalam WhatsApp lah, jangan kerja awak boleh. Cara macam tu pun boleh. Awak masukkan koordinat dia. Berapa? Mana-mana janji dalam kawasan lorekan. Okay, sudah dapat? Jadi X kita labelkan sama dengan 3 dulu. Mana X sama 3 mesti selari dengan paksi Y kan? Itu garisan dia. Lepas tu dia sama dengan, simbol dia sama dengan garisan dia padu Okey. Dah dapat ni, kita buat yang ni dulu Y lebih kecil daripada X. Okey, lebih kecil maksudnya di atas ke atau di bawah? Di bawah kan? Kita labelkan sebagai A lah. A. Okey, lepas tu lebih kecil B. Ke kiri lah, kiri semua ni. B. Jadi yang sepunya adalah di tengah-tengah ni. Okey, boleh? Sini pun boleh Kalau dikata Y sama dengan sifar, kita boleh lorekkan yang ini. Tapi kalau tak ada Y sama sifar, tak ada had sini, ini pun kita boleh lorekkan Betul tak? Sebab dia sepunya. Kawasan sepunya. Jadi koordinat yang memuaskan dalam ni antaranya adalah X2, Y dia 1. Betul? Dekat sini.
Jadi yang memuaskan dalam ni lah. 2 dan 1. Lagi, apa lagi? Ini pun boleh. X dia 2, Y dia negatif 1. Mana-mana yang ada kawasan berlorek kita boleh ambil koordinat yang memuaskan bagi sistem kesamaan linear yang berikut. Boleh? Sudah? Semua dapat? Semua dapat tak? Okey, ketiga. Lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan berikut. Okey, cuba awak lorekkan di mana? Labelkan satu-satu dulu. Graf ni sebagai A. Labelkan sebagai A, B dan C. Boleh? Okey, siapa yang ada WhatsApp dia, ada data lebih, boleh hantar pada cikgu. WhatsApp pada cikgu. Snap WhatsApp pada cikgu. Boleh? Dia boleh buat dalam 1 minit. Okey, dapat dah labelkan. Okey, manakah kawasannya? Apakah contoh koordinat yang berada di kawasan yang awak lorekkan tu? Bagi satu contoh koordinat yang ada dalam lorekan ni. Sini ke, yang sini ke? Tengok koordinat dia. Okey, bagi contoh koordinat dia yang dalam kawasan lorekan. Kawasan yang sepunya. Okey, antaranya koordinat 2, 2. Okey, mari kita lihat. Semua dah sudah? Ada yang belum? Sudah Jadi Y lebih kecil dan sama dengan 3 X. Jadi yang ni mana koordinat dia? Lebih kecil. Okey, yang ni Okey, betul tak? Semua positif, ada yang negatif tak? Yang ni negatif, yang
Yang ni dia punya. Okey, ni dia punya. Jadi kalau lebih kecil mesti di bawah. A. Okey, sepadan dia sini kan. Jadi dia semua di bawah. Okey, kita tanda je kawasan yang mungkin sepunya. Okey, kawasan ni kedua, ketiga, keempat. Okey, mungkin ke bawah ni kelima. Okey, B. Y lebih besar sama dengan 1/2x. Lebih besar mesti berada di atas garisan ni kan. Garisan Y sama dengan setengah X yang ni kan. Yang ni kan. Jadi kita labelkan belah atas B. B. Okey, mana kemungkinan lagi? B. Okey, 1, 2, 3. 3 kawasan kan. Akhirnya X campur Y lebih kecil sama dengan 6. Okey, garisan dia di mana? Yang ni kan. Yang ni lebih kecil mesti di bawah C. Ni yang kecil sebab yang keliru yang kawasan lain. Yang ni lebih kecil masuk di bawah. C. Jadi yang sepunya, sektor kawasan yang sepunya CAB. Jadi koordinat dia kita boleh ambil salah satunya X2, Y2 ataupun X2, Y3 kan. Jadi betul lah kau pilih koordinat yang berada dalam sektor yang sepunya. Okey, boleh faham? Semua dapat. Macam mana yang lain? Ini Amar, Isa, semua dapat. Amal, Anis, semua dapat. Okey, siapa yang tak dapat? Mesti dapatkan ni Nanti kita nak lukis pula. Okey, semua dah faham Okey, yang ini kita nak lukis. Bagaimana cara dia? Boleh rujuk buku teks awak kalau ada. Okey, ada tak contoh 11? Lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan. Kita nak lukis Dah lukis baru lorek. Tadi lorek saja kan? Ada soalan lorek saja. Garisan disediakan ataupun salah satu garisan disuruh kita buat. Lukiskan. Yang ini kita kena lukis semua graf lah. Lukis dan lorekkan rantau memuaskan sistem kepuasasmaan bagi ketersamaan tiga-tiga ketersamaan ini. Okey, ada? Okay, langkah pertama kita kena buat apa? Tukarkan ketersamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Tukarkan ketersamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Maksudnya apa? Tukarkan simbol ketersamaan kepada simbol sama dengan. Betul? Sama dengan Semua tukar sama dengan. Semua yang ni kita tukarkan dengan simbol sama dengan. Lepas tu kita gantikan X tu dengan mana-mana garisan antara negatif 4 hingga 4. Kita anggarkan dia berada di negatif 4 hingga 4. Jadi kita gantikan X negatif 4 ke dalam persamaan. Dapat berapa Y? Negatif 2. Okay, ini kita dah bincang macam mana kita nak dapatkan koordinat dia. Koordinat yang melintas pada graf tu. Ataupun bersilang pada graf tu. Jadi gantikan X negatif 4, Y negatif 2. Jadi kita gantikan
X negatif 4. Yang ni kan. Maka kita dapat Y sama dengan negatif 2. Lepas tu kita tandakan yang ni. Betul? Kita tandakan garisan dia punya ni. Sebelum kita lukis garisan dia. Kita tandakan. Lepas tu gantikan X sama dengan 4. Okey, gantikan dalam persamaan. X sama dengan 4 ke Y. 4 bagi 2 dapat 2. Jadi dapat 2. Jadi X 4, Y 2. Tandakan garisan dia dengan pangkah. Lepas tu kita sambungkan graf dia. Garisan ketaksamaan tu. Ke garis. Itu labelkan Y 2Y sama dengan X. Okey. Ketaksamaan yang kedua. X campur Y sama dengan 4. Kita boleh masukkan X sifar ataupun X sama dengan negatif 2. Okey, terpulang pada awak. Masukkan. Okey, yang ini dalam contoh ni dia masuk X sama dengan kosong. Kalau awak masukkan X sama dengan mana-mana lah, awak boleh masukkan negatif 2, awak cuba masukkan negatif 2 ke negatif 4. Okey, mana koordinat dia? Okey. Tapi jangan terlampau jauh daripada kawasan lingkungan dia. Kalau negatif 1 tu boleh lagi kat sini. Jadi kalau X sifar, Y 4. Okey. X sifar. Sifar ni maksudnya dia berada tengah-tengah dalam paksi Y. Y 4. Yang ni X sifar, Y 4. X sifar, Y sama dengan 4. Yang ni. Okay, lepas tu gantikan X sama dengan 4. Y sama dengan sifar. Okay. X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. X 4. Y berada di atas paksi X. Kan? Sebab Y ni sifar. Y ni 1, 2, 1 sifar. Jadi sini. Itu kita gariskan putus-putus sebab tak ada simbol sama dengan tak ada simbol sama dengan kan bawah dia. Jadi kita garis. Okey, boleh? Okey, X sama dengan sifar. Dia tak ada koordinat ni. Ini kita boleh terus dapat tahu kat mana. X sama sifar kat mana? Di mana? Berada di atas paksi Y. Contoh kalau X sama dengan 2, ni kan. X sama dengan 1, sini kan. X sama sifar, mesti di sini. Boleh? Jadi kalau awak tak lukis pun tak apa, maksudnya dia berada dalam paksi X. Paksi ni, paksi dalam ni, paksi Y ni. Ni X, ni paksi Y. Ni dalam paksi Y. Okey, boleh? Okey, lepas tu baru kita labelkan. Mana step dia? Okey. 2Y lebih besar atau sama dengan. Jadi lebih besar mesti di atas ni kan. Kita labelkan sebagai A. Jadi A. Lepas tu lebih kecil. Garisan ni lebih kecil dengan label B. B. Okey. Sini dah B. Okey. Nampak ada BA kan. Okey. X lebih besar dah sama dengan sifar. Lebih besar sebelah kanan kan. Jadi C.
Okay, mana kawasan sempurna yang ada semua huruf A, B, C. Jadi di tengah-tengah. Jadi kita lorekkan, tak perlu terkeluar daripada garisan sepadan ni. Okay, boleh? Ada soalan? Siapa tak faham? Okay, siapa yang faham boleh kata faham. Siapa tak faham boleh kata tak faham. Semua faham Okay, excellent. Semua dah faham Boleh? Jadi tak perlu salin lah, awak label aja dekat buku teks. Semua ada buku teks kan? Tak perlu salin lah. Jadi kamu dapat tengah-tengah. Sebab tu dia dapat tengah. Jadi awak tengok corak dia. Biasanya dia punya lorekan mesti di tengah-tengah kan? Betul tak? Awak perasan tak? Semua mesti pattern dia sama kan? Tapi awak hati-hatilah. Untuk soalan kebat, mungkin dia tak berada di sini. Okay, tuliskan terjemahan linear mentahrifkan rantau berlorek di bawah. Okay, kita tadi pun ada lukis, tapi sekarang awak nak tuliskan kesamaan linear yang mentahrifkan rantau berlorek. Okay, contoh, cikgu bagi contoh lagi Y sama dengan 4. Tapi kalau dia berada bawah, Y dia lebih kecil kan? Lebih kecil saja Dia tak ada simbol sama dengan dekat bawah tu kan? Kalau yang ni, apakah kesamaan dia? Y lebih besar dan sama dengan. Betul? Yang ni. Mana garisan dia? Ini kan? Jadi Y lebih besar dan sama dengan sebab garisan dia padu. Betul? Okey, garisan ini. Cuba cari garisan ini. Simbol kesamaan dia. Yang ni. Lebih besar ke lebih kecil ataupun lebih besar sama atau sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan yang ni. Okey, yang contoh tadi kita nak gariskan dia punya tu. Tapi yang ini awak kena tulis kesamaan. Okey, ada 3. Ini corak yang ketiga soalan. Tuliskan kesamaan dia. Boleh? Okey, jadi Y apa simbol dia? Siapa dapat? Yang ni. Jadi dia berada di atas kan? Di atas graf ni. Jadi lebih besar dan sama dengan sebab garisan dia padu kan? Okey, yang ni. Okey, apakah kesamaan dia? Apakah kesamaan ini? Ini kita dapat Y lebih kecil kan? Sebab bawah kan? Dan dia garisan sempang tak ada simbol sama dengan dekat bawah ni kan? Jadi inilah jawapan dia. Okay, boleh? Jadi kita bincang 3 bentuk soalan. Satu lorekkan, satu lagi lukiskan. Kita
cari koordinat-koordinat dia yang bersilang untuk kita buat kat satu garisan. Okey. Dan ketiga, tuliskan kesamaan linear. Okey, sudah. Saya salin. Okay, next. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Boleh? Okay, tuliskan kesamaan linear mentarifkan rantau belorit di bawah. Okay, yang ini. Apakah kesamaan linear ini? Kita tukarkan pada simbol kesamaan. Okay, dia yang ini kan. Okay, macam mana? Dapat berapa kesamaan dia? Okay, tuliskan yang ini. Y tolak X. Mana garisan dia? Bawah ke atas? Di bawah kan? Ni. Ni A kan? A. Jadi dia berada di bawah. Jadi Y tolak X. Kalau di bawah, lebih ke kecil. Dan dia sempang. Tak ada sama dengan bawah dia. Boleh? Okay, yang ini pula. Awak pecahkan satu-satu. Jangan awak gabungkan semua. Pecahkan satu-satu dia punya ni. Manakah dia punya kawasan. Yang tadi ni kawasan ni bawah ni kan. Yang ni pula. Kawasan yang ni. Kawasan dia. Bawah kan. Kalau tak label, awak pun boleh buat garisan macam ni. Cikgu dulu buat macam ni je garisan dia. Sekarang dia label A, B lah. Kan boleh. Mungkin ini boleh awak lebih faham. Okay, tadi dekat bawah. Jadi maksudnya Y campur X, simbol dia tukar pada kesamaan. Apa dia? Jadi kita dapat Y campur X berkecil dan sama dengan. Sebab garisan dia padu. Betul? Okay. Y sama dengan negatif 1. Tukarkan kesamaan linear. Kesamaan. Okay, siapa dapat? Boleh respon dekat in call message. Jadi kita tengok dia punya kawasan dia di mana? Y sama dengan negatif 1 ni. Bahagian atas ke bawah? Atas kan? Yang ni. Lorekkan macam ni. Atas kan? Jadi kalau atas lebih besar. Ada sama dengan
Dia ada simbol putus-putus kan garisan dia. Jadi Y lebih besar daripada negatif 1. Okay, dapat? Okay, semua dapat? Okay, kalau dapat kita beralih. Tak ada soalan Okay, tuliskan keseimbangan linear yang mentarifkan rantau blow rate di bawah. Okay, buat dalam masa 1 minit setengah. Senaraikan ketaksamaan linear ni. Tukarkan ketaksamaan linear sama dengan ni, tukar pada ketaksamaan linear. Boleh? Boleh mula? Oh, Ayu ni nak balik kampung Balik mana? Kedah. Kedah mana? Line tak berapa bagus sana. Kampung Okay, semua kena cuba tengok. Lepas tu boleh awak snapkan awak punya jawapan. Dapat berapa? Dapat bagaimana bentuk ketaksamaan dia. Ini cikgu boleh ukur lah kefahaman awak. Faham ke tidak? Okay, boleh? Cuba saja. Okay, sudah? Siapa dapat yang ni? Tukar kepada ketaksamaan. Apa simbol dia? Yang ni dulu. Okay, apa simbol dia? Berkecil ke lebih besar? Kecil atau lebih besar. Tengok kawasan dia. Yang dia berada, low rate kat mana. Jadi di kawasan dia, bahagian bawah kan? Sini. Ataupun kita labelkan A. A. Jadi di bahagian bawah kan? Lebih kecil. Lepas tu garisan dia padu. Ada sama dengan kan? Jadi Y lebih kecil dan ataupun sama dengan setengah X tambah 3. Okay, yang ini. Okay, siapa dapat? Tukarkan pada ketaksamaan linear.
dia punya kawasan dia berada di atas. Okey, sebab dia masih condong lagi. Maksudnya condong ni maksudnya berada di atas. Bukan berada di kiri. Kiri ni kalau kita ikut dia tegak. Ini condong ke tegak. Boleh? Jadi dia kawasan atas kan. Lebih besar. Kawasan sempang-sempang. Tak ada simbol sama dengan. Boleh? Okey, yang ini. Manakah kawasan melorek dia? Ke atas ke bawah? Atas kan? Sini. Ini kawasan dia berada di atas. Jadi Y lebih besar saja, tak ada simbol sama dengan sebab kawasan sempang. Okay, next. Lepas tu dia ada satu lagi. Sini sebab dia ada 4 segi kan. 4 segi ni maksudnya mesti ada yang sini. Yang had dia. Ni X. Dia sebelah kanan. Lebih besar. Dan dia tak ada sempangan. Dia padu. Kalau nampak tak ada sempang tu maksudnya lebih besar dan atau sama dengan Boleh? Okay, kita pergi pada soalan menyelesaikan masalah. Okay, ada satu soalan menyelesaikan masalah. Okay, boleh baca sekali. Sama-sama, Cikgu Ifa memilih X orang murid lelaki dan Y murid perempuan. Jadi kita akan dapat kesamaan linear kan, dan tambah X tambah Y. Untuk satu pertanyaan inovasi, jumlah bilangan murid yang dipilih tidak lebih. Tidak lebih, adik simbol dia apa? Lebih besar ke lebih kecil? Tidak lebih. 24 orang. Tidak lebih daripada 24 orang. Jadi simbol dia macam mana? Okey, cuba buat. Bilangan murid perempuan melebihi bilangan murid lelaki sekurang-kurangnya 4 orang. Jadi awak bayangkan ada 2 kotak samaan yang awak perlu bina. Okey. Yang ini satu. Yang ini kedua. Perempuan melebihi Jadi perempuan Y melebihi bilangan murid lelaki sekurang-kurangnya 4 orang. Okey. A, tuliskan 2 kotak samaan linear selain pada yang ini lebih besar sama dengan sifar. Y lebih besar sama dengan sifar. Jadi selalunya dia ada segi 4 Jadi yang ini 2 sisi yang ada. Lepas tu dia suruh cari yang lagi 2. 4 sisi lah Okey, keempat baru awak lukis dan lorekkan. Okey, kita dah bincang tadi. C, okey, yang ini tambahan. Untuk soalan kebat, dia akan tanya bilangan minimum dan maksimum. Macam mana awak nak buat? Tapi dengan syarat awak kena lorekkan dulu. Dapatkan kawasan sepunya. Sektor yang sepunya. Lepas tu baru awak cari minimum dan maksimum. Okey, boleh? Okey, kita cari bincangkan A. Jadi kita dapat laki dan perempuan adalah lebih kecil. Lebih kecil kunci kata dia apa? Tidak lebih daripada 24. Jadi tidak lebih maksudnya dia ada sama dengan 24 Okey, lagi satu. Perempuan lebih daripada lelaki
tidak lebih daripada 4. Jadi tidak lebih maksudnya ada sama dengan dan lebih besar daripada 4. Nah, ataupun dikata apa tu, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar lah. Sekurang-kurangnya lebih besar dan sama dengan. Okay, kita dapat dua persamaan. Lepas tu kita nak lorikkan. Okay, macam mana nak lorikkan? X tambah Y kita tukarkan sama dengan 24. Tapi kalau awak nampak simbol macam ni, maksudnya apa? Awak boleh gantikan salah satu ni dengan sifar. Jadi X sama sifar berapa? Y. 24 kan? 24. Jadi kalau Y sifar, X boleh berapa? X tambah Y kita gantikan sifar, dapat berapa? 24. Jadi X 24. Y disifar kan? Y sifar mesti dia berada di atas paksi kan? Jadi kita gariskan. Boleh? Dikata tak lebih. Tak lebih maksudnya kurang kan? Sebelum kita lorek, kita benakan lagi satu. Y tolak X lebih kecil dan sama dengan 4 kan tadi. Betul? Okay, yang tadi. Kita boleh masukkan X dia berapa. Okay, Y tolak X. Kita tukar sama dengan 4. Gantikan. Kita bina jadual X. Jadi kita nak masukkan X berapa? X 8 dan 24 contohnya. Dx sama dengan 4 dx kita gantikan dalam persamaan y sama dengan 8. Dx 4. Okay. Sini kita boleh kira 2, 4, 6, 8 Ini 4. Di 4 ni kita boleh kira di sini 4, X 8. Kita masuk lagi contoh 16. Y pula 16 sama dengan 4, Y sama dengan 20. Jadi kalau X 16, Y 20. 16, 17, 18, 19, kita boleh kira genap lah. 16, 18, 19, 20. Lebih kurang macam tu So kita gariskan. 4, gariskan lebih kurang sini lah. Ini berapa tadi? 10. 20. 20 kurang sini lah, 20. Okay. Lepas tu lagi 2 tadi. Ada 1 sisi, 2 sisi, lagi 4 sisi. Yang mana tadi? Yang diberi. X lebih besar sama dengan sifar dan Y besar dengan sifar. Jadi Y dia sini, dia besar. Kat sinilah di atas. Maksudnya dia berada dekat sini, kawasan ni. Lepas X lebih besar daripada sifar, maksudnya X berada di atas pasti Y. Jadi kalau lebih besar, garisan dia mana? Kita labelkan A lah. Jadi kat sini kan, A. Kita kedua yang ni, dia apa tadi? Lebih ke kecil. Kecil maksudnya
Sini kan. B, B, B. Lepas tu lebih besar sebelah kanan untuk X lebih besar daripada ataupun sama dengan sifar. X lebih besar atau sama dengan sifar sebelah kanan. C, C, C. Jadi kita lorikkan tengah. Okey, boleh? Okay, bila kita dapat, kita cari maksimum dan minimum. Okay, dia beritahu hitungkan bilangan minimum dan maksimum bagi murid perempuan jika Cikgu Ifah memilih 8 orang murid lelaki. Okay, murid lelaki tu paksi X perempuan paksi Y. Jadi kita boleh selesaikan bila murid lelaki 8 orang, minimum perempuan yang dipilih adalah 12 orang. Dia mesti bersilang di atas garisan ni. Jadi inilah minimum. Okay, maksimum bila lelaki 8 orang, berapa Cikgu Ifah pilih untuk perempuan maksimumnya? Maksimumnya buat satu garis, bertemu dekat graf adalah 16. Jadi minimum perempuan yang dipilih untuk 8 lelaki 12. Minimum Kalau maksimum 16 orang saja. Boleh. Inilah kita aplikasikan apa yang kita belajar. Okey, awak nampak tak apa gunanya sistem keseimbangan linear ni untuk apa? Dah tahu? Dah aware, dah sedar. Okey, macam mana? Dah tahu dah? Dah tahu apa gunanya sistem ni? Okey, kita buat yang kertas 2. Kertas 1 kita dah buat. Kita buat kertas 2 pula. Okey, cuba awak lorikkan rantau yang memuaskan semua keseimbangan linear yang diberi. Okey, satu topik semua tu kita dah selesai. Kita dah bincangkan semua. Kan kita buat masuk kertas 2. Kita buat dalam 1 minit. Dah di bawah lorik rantau yang memuaskan semua keseimbangan linear yang diberi. Okey, cuba lorikkan. Kawasan mana? Siapa yang boleh hantar jangkala boleh hantar pada cikgu. Buat dalam 1 minit. Okey, siapa dah dapat? Manakah kawasan sektor lorekan yang sepunya?
Okey, siapa dapat? Anda dapat tak? Jadi dua kesamaan ni berada di atas paksi X dan Y kan. Yang ni yang tak ada, ni kena cari. Kena lukis sendiri. X sama dengan 1. Kalau dalam ni kita labelkan X sama dengan 1, tukarkan dengan sama dengan 1. Jadi mana X sama dengan 1? Ini kan. Jadi dah besar, dah sama dengan mesti garisan paduan. Dia besar sebelah kanan. Ni kita labelkan A, semua ni A kan. Okay, lepas tu X campur Y lebih kecil. Okay. Jadi yang sini lebih kecil, dia bawah sini. Lepas tu X sama dengan X tolak 1. Yang ni, yang putus-putus ni, lebih besar. Jadi dia berada di atas. Jadi inilah kawasan dia. Okay, siapa dapat? Okay, siapa dapat? Tandakan 3 markah. Okay, ini kita akan sambung nanti. Kita tak sempat nak buat sampai soalan kertas 2 bahagian B. Jadi ada sebarang pertanyaan? Tak ada soalan? Tiada. Okay, semua faham Semua faham ke tak faham? Faham Faham beritahu faham. Baik, kalau tak ada soalan, kita tanggul dulu kelas kita. Kita akan sambung minggu hadapan Minggu hadapan 1. Okay, mungkin kita akan sambung awal bulan Oktober Jadi tak ada apa soalan, kita tanggul dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sama-sama. Jumpa lagi awal bulan Betul cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Sah ada nak tanya? Soalan? Awak ada sana ke? Ada nak tanya soalan, boleh tanya. Kalau tak faham. Ada soalan?